Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billahi ma sya'allah. Kullu ni'matin minallahi ma sya'allah. Al-khairu kulluhu biyadillahi ma sya'allah. La yasrifu as-su'a illallah. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah. Sekali lagi dapat sama-sama kita meneruskan kuliah dan pengajian kita dengan menggunakan kitab Riyadhus Shalihin daripada karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pada bab yang ke-20, bab ad-dalalatu ala khairin wa du'a ila huda aw dhalalah. Bab yang ke-20 berkenaan dengan ad-dalalatu ala khair, menunjuk kepada kebaikan. Apa maksud tunjuk pada kebaikan? Kita buka jalan kebaikan supaya orang lain boleh buat baik. Kita buka, orang nak buat baik, kita tolong permudahkan. Kita membuka lowongan tu bahasa Jawa, lorongan, peluang lah kita kata, lowongan, peluang dalam bahasa Melayunya. Kita buka peluang kepada orang lain untuk membuat kebaikan. Bukan kita buat, kita buka peluang pada orang. Itu maksud ad-dalalah ala khairin, menunjuk ataupun membuka jalan untuk ataupun kepada kebaikan. Wa du'a ila huda aw dhalalah, dan juga seruan ataupun ajakan ke arah petunjuk ataupun ajakan seruan ke arah
kesesatan. Baik, jadi bab ni nak cerita tentang apa? Dia nak cerita tentang ganjaran orang yang buka peluang pada orang lain untuk buat baik. Betul. Ataupun sekurang-kurangnya dia tunjuk jalan. Dia ajak orang cara nak buat baik. Apa ganjaran yang dia akan dapat. Dan apa pula ganjaran orang yang dia ajak orang ataupun dia seru orang lain untuk petunjuk, untuk kebaikan lah. Buddha tu petunjuk ni maksud dia kepada kebenaran, kepada kebaikan. Tu huda. Petunjuk tu maksudnya kebenaran dan kebaikan. Dia ajak orang buat baik. Tadi dia buka jalan, ini dia ajak orang buat baik. Apa ganjarannya? Dan apa pula balasan orang yang ajak orang buat jahat? Bolalah kepada kesesatan. Kalau benda jahat ni tak ganjaran, orang panggil balasan. Jadi balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni tu dia lebih kurang macam sambung tajuk yang lalu. Kalau tajuk yang ke-19 berkenaan dengan babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab menyatakan ganjaran orang yang memulakan perbuatan baik dan juga balasan bagi orang yang memulakan perbuatan jahat. Itu orang yang mula buat, sama ada baik atau jahat, apa ganjaran dia. Sekarang kita nak tengok pula ganjaran orang yang tunjuk jalan untuk orang buat baik, dia ajak orang buat baik, dan juga jalan untuk ganjaran bagi orang yang dia ajak orang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan apa ganjaran ataupun balasan ke atas orang yang ajak orang buat kepada kesesatan. Baik. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-68. Begitu juga dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-87, ayatnya sama. Yang berbunyi Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wad'u ila rabbik. Shadaqallahul azim. Ayat ni ada dalam surah Al-Hajj ayat 67 dan juga surah Al-Qasas ayat 87. Ayat yang sama, wad'u ila rabbik. Yang bermaksud ajaklah menuju kepada Tuhanmu. So dia ajak kepada jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajak ni perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, fi'il amr, perintah wajib mesti kena ajak. Dakwah kita kan, dakwah ni kan wajib ke atas semua mukallaf. Mukallaf tu apa? Mukallaf tu dia Islam, aqil dan baligh. Islam, aqil dan baligh. Tapi budak-budak tak wajib lah. Dia ada baligh, maka dia termasuk dalam al-mukallaf. Jadi semua wajib ajak orang kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baik. Kemudian firman Allah Taala lagi dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Shadaqallahul azim. Ayat ini adalah ayat yang cukup penting bagi para pendakwah yang disebut sebagai pendakwah ad-da'i. Dalam dakwah ni ada dua, ad-da'i, al-mad'u. Ad-da'i orang yang berdakwah, al-mad'u orang yang didakwah, orang yang diajak. Ad-da'i orang yang mengajak, al-mad'u orang yang diajak. Baik. Jadi ayat ni cukup penting. Dalam ni Allah Taala firman yang bermaksud ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Ajaklah, serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Dia dah ajak kepada orang ke jalan Tuhan, tapi ada syarat. Syarat dia apa? Bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Al hikmah maksudnya kebijaksanaan. Apa maksud bijaksana? Bijaksana ni kalau kita kata hak paling rendah martabat dia cerdik lah, kita kata cerdik. Tapi kalau bijaksana dia lebih hebat daripada cerdik, lebih hebat daripada pandai. Bijaksana, ajak orang kepada Tuhan dengan cara bijaksana. Cara bijaksana ni macam mana? Dengan ada ilmu. Dengan ada ilmu. Nak dakwah pun kena ada ilmu. Dakwah tu wajib, tapi nak berdakwah kena ada ilmu, kena pandai. Macam semayang wajib, tapi nak semayang kena pandai lah. Takkan pakai pergi semayang tak tahu rukun apa, tak mengaji semayang apa semua, tak boleh. Dia kena ada cara dia. Ada cara dia. Bil hikmah, dengan bijaksana. Nak bijaksana, nak cerdik kena mengaji lah, kena ada ilmu. Dan daripada ilmu itulah kata ulama bil hikmah. Hikmah ni bijaksana, ulama mentafsirkan sebagai
bidalil al-wadih al-muzil lisyubhah. Ada dalil, kita ada bukti yang jelas yang kita nak ajak orang ni kepada Tuhan, contohnya kepada kebaikan. Kita kena ada bukti dalil yang jelas yang boleh menghilangkan keraguan orang yang kita nak ajak. Kita nak ajak orang, kita pun ragu-ragu macam mana. Kita nak ajak orang, kita kena yakin, dan kita kena nak yakin tu kena belajar dulu lah. Kena ada ilmu, baru dia jadi bijaksana. Yang mana yang terbina di atas kebenaran. Jadi nak hilangkan keraguan tu bil hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan cara nasihat yang baik-baik. Nak dakwah orang, nak ajak orang kepada kebaikan, itu kena dengan nasihat yang baik-baik. Mau'izah al-hasanah, ulama mentafsirkan sebagai al-qaul al-mustahsin ar-raqiq ghairul munfir. Kata-kata yang baik, yang lembut dan tidak ganah, yang tidak garang. Garang orang lari lah kan. Orang nak ajak kita buat baik kan, kita tanya diri kita, kalau orang ajak kita buat baik dengan cara marah dan garang, adakah kita ikut? Mesti tak mau ikut. Apa macam tak boleh buat elok-elok kan. Jadi tapi kalau orang buat dengan cara yang baik, cakap baik, terang yang baik, dengan cara yang al-mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik-baik, maka hati mesti akan tertarik. Sebab tu banyak, kalau kita tengok, banyak orang-orang yang orang Islam yang tertarik dengan sesuatu, betul tak, ibadah dan sebagainya ni, nak buat ibadah ni, ataupun orang bukan Islam yang tertarik dengan Islam, mereka tertarik kerana apa? Dengan al-mau'izah al-hasanah, bukan dengan cara lain-lain. Tak ada cara lain, ada, kita tak nafikan, tetapi kebanyakannya dengan mau'izah hasanah, dengan kata-kata yang baik, nasihat yang baik, tak kita kata tak marah, tak kutuk, tak gertak dia dan sebagainya. Maka itu adalah cara yang terbaik untuk kita berdakwah kepada jalan Tuhan kita, ataupun kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan kemudian kalau dalam Al-Quran ada ayat setelah itu disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat lepas ni dalam ni tak abang lah, tapi ada ayat lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jadilhum, dan kamu berbincanglah dengan mereka, dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Dengan mereka ni, dengan orang yang kita ajak lah. Kalau kita ajak tu orang Islam dah, kita nak ajak dia sembahyang, kita nak ajak puasa tu, kita cara perbincangan yang elok. Jadil, kalau kita jadal ni, maksud dia bahasa Arab ni berdebat, tetapi di sini bukan maksud berdebat. Dia maksudnya kita mencari kebenaran, bincang. Kalau debat, mencari kelemahan kan. Sebab tu ada debat ni dengan ni. Debat tu bukan cari kebenaran, debat itu untuk cari kesalahan. Aku nak korek salah dia ni pun aku pun nak korek salah dia, tu panggil debat. Debat tak bagus dalam Islam, bukan haram tak bagus, tak payahlah debat. Tapi kalau kita berbincang, maka itu kawan ni dia keluarkan kebenaran yang ada pada dia, ini pun kebenaran dia, selesai. Jadi hang terima aku terima hang, selesai. Masing-masing kita kata berlapang dada. Itu dimaksud al-jadil yang sebenarnya, jadal yang sebenarnya. Baik. Jadi itulah cara berdakwah yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian itu salah satu cara yang disebut dalam Al-Quran. Nak ajak kena dengan cara berhikmah dan cara nasihat yang baik. Baik. Kemudian Allah Taala firman lagi dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tu ada ayat setelah tu. Baik. Dalam ayat ni kita pun pernah dengar, selalu dengar, saling bantu membantu, saling tolong membantu, saling tolong menolong, 'alal birri, ke atas perkara yang baik, wat taqwa, dan ketakwaan. Nak buat baik, nak buat ketakwaan ni saling bantu membantu. Ta'awanu 'alal itsmi wat taqwa. Kita kena kerjasama, tolong menolong. Tolong menolong ni maksud dia peringat kawan dia, kalau salah dia tolong. Kalau kawan dia kita kata tergalip ke lain, dia yang tolong peringat, dia yang ajak kawan dia mai sembahyang ke apa sebagainya, peringat kawan kalau tersasar, dialah yang tarik balik. Itu tolong menolong dalam
kebaikan dan ketakwaan. Dan disebut lagi Allah Taala firman lagi setelah itu, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kamu saling tolong menolong dalam melakukan dosa. Dalam dosa jangan tolong menolong, jangan bersubahat dengan orang, jangan. Tapi kalau dalam melakukan kebaikan, ya kita kena bantu. Termasuklah bantu ini dalam berdakwah. Dakwah itu adalah kita membantu saudara kita. Tu yang kita kata bantu dengan cara apa? Dengan cara kita nasihat yang baik. Kemudian firman Allah Taala lagi dalam surah Al-Imran ayat yang ke-104, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sadaqallahul azim. Baik, dalam ayat ini Allah Taala firman yang bermaksud wal takun minkum, jadilah sebahagian di kalangan kamu wahai orang-orang yang beriman. Jadi sebahagian di kalangan kamu wahai orang-orang yang beriman, ummatun yad'una ilal khair, satu kumpulan yang mana mereka ini mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang kebaikan ni apa dia? Kalau ayat setelah tu, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak kebaikan ni macam ajak suruh orang buat baik dan cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Itu kerja. Kerja ni sepatutnya mukallaf, jadi wajib ke atas semua mukallaf orang Islam. Tak ada terkecuali. Tak terkecuali pun. Tetapi Allah Ta'ala meringankan, kita kata tanggungjawab ini apabila ada sekumpulan daripada kalangan kita yang dah buat kerja tu. Contohlah dalam taman ni, bukan semua orang sembahyang, bukan semua orang boleh azan, bukan semua. Jadi ada sebahagian buat, dah tanggungjawab tu dia jadi kata seorang ada orang pergi sembahyang, cuma ada. Jangan tak ada langsung berdosa satu taman. Berdosa satu taman, seorang pun tak pergi sembahyang. Tak ada orang. Tu tak taman lah. Kalau yang lain pula macam juga dengan benda-benda perkara yang ajak orang buat baik. Ada dah kita kumpulan-kumpulan yang buat baik. Kita ambil contoh, kita ada jemaah tabligh kan, walaupun orang di Madinah dia buat kerja ni apa. Tak semua orang boleh buat macam ni apa. Ya, memang tak semua. Jadi daripada buat tu, itu sekurang-kurangnya dah kita kata apa, meringankan tanggungjawab kita, bebanan tanggungjawab yang Allah Taala letakkan. Sebab tu Allah Taala sebut ta'ifatan wal takum minkum ummatun. Maksudnya sebahagian sahaja daripada orang yang beriman yang ada satu kumpulan yang boleh ajak orang kepada kebaikan, dan juga mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Beberapa orang, terima kasihlah pada mereka ni. Kerana apa? Kalau semua tak buat, maka tunggulah bala Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut, ini hadis yang akan datang kita akan sebut cerita orang yang bala ni timpa pada semua, dia tak kira siapa. Walaupun orang tu buat jahat ataupun tak buat jahat. Yang buat jahat, bala tu turun sebab ada kejahatan yang dia buat. Yang orang yang tak buat jahat kena juga sebab apa? Sebab dia biar orang yang buat jahat tadi, dia biar, dia tak tegur dan tak sebagainya, tak ajak orang kepada kebaikan, maka turut terkena kepada orang yang tak buat apa-apa. Jadi tanggungjawab ni walaupun dah terlepas, tapi secara tanggungjawab peribadi masih tetap tak gugur. Tetap wajib juga buat. Cuma kalau ada dah orang tolong buat ni, terima kasihlah pada mereka sebab mereka meringankan beban kita, dan juga mereka ni mungkin sebab mereka menyebabkan Allah Taala tarik bala daripada kita semua. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok hadis yang pertama. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. Daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang memberi petunjuk ke atas kebaikan, dia bagi petunjuk, dia tunjuk jalan untuk kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya seumpama pahala orang yang melakukannya. Maksud dia tunjuk cara untuk buat baik, dia tak buat pun. Contoh, kita ambil satu contoh, kita ajak orang tentang sesuatu perkara yang baik. Contohnya sedekah, kita katakan sedekah lah, kita ambil yang paling mudah. Okey, sedekah, sekian-sekian kita ajaklah kaifiat sedekah dan sebagainya, dan orang tersebut melakukan sedekah walaupun kita tak buat. Bukanlah kita tak buat langsung tak, kita pun sedekah juga, kita ada pahala kita. Tapi kalau dia buat, maka pahala yang kita ajak dia tadi ni dia dapat, dan kita pun dapat sama. Kata dia dapat 10 pahala,
10 pahala lagi pun dapat kat kita juga. Kalau dia ajak orang lain pula, berganda-ganda lah. Jadi begitu cara pahala itu berjalan. Itu baru kita ajak mereka kita buat. Kalau tu baru dia bagi sikit, kalau dia sedekah banyak 1,000, 2,000, juta, 1,000,000, maka ganjaran yang dia kawan tu dapat kerana recommend daripada kita atau kerana kita yang bagi tunjuk ajak pada dia, maka kita seorang pun dapat pahala sama macam dia dapat. Kalau dia dapat 1,000,000 pahala, maka di kita juga dapat 1,000,000 pahala. Sebab apa? Sebab kita yang membuka lorong, kita yang membuka peluang bagi dia melakukan kebaikan. Itu yang Nabi sebut, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'alu. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, tunjuk jalan kepada kebaikan, buka jalan kepada kebaikan, maka baginya seumpama pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Baik. Seterusnya hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kebenaran, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka adalah baginya daripada pahala ataupun daripada ganjaran itu seumpama pahala-pahala orang yang tabi'ahu, orang yang mengikutinya, orang yang ikut dia ajak orang hari ini, dia ajak orang bersolawat 100 kali contohlah. Kalau ada 10 orang buat, dah apa? 1,000 tu dapatkan dia. Orang yang baca tu seorang 100 lah. 1,000 dia ajak, dia yang anjurkan, jom kita selawat, jom kita istighfar, jom kita sekian. Dia ajak, jom kita tahajud. Yang ikut dia berapa ramai? Dan depa ni pula, kalau depa ajak orang lain, maka gandaan pahala itu semakin bertambah. Itu man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. Gandaan pahala. Dia ajak orang lain buat dan orang lain ikut, maka ganjaran itu akan berterusan. Dia macam dengan tok guru lah, dia mengajak orang mengamalkan apa yang diajarnya, benda yang baik, maka ganjaran tu tak akan berhenti. Kalau orang tu pula ajak orang lain, ajak lagi, bayangkan sampai 100 tu ada rantaian anak murid ni, dalam rantai Covid, rantaian anak murid. Ni bayangkan tok guru dalam kubur, pahala cukup banyak. Bayangkan. Itu kalau benda yang elok lah. Tapi sebaliknya, kalau benda yang tak elok, dia buat jahat, dia ajak orang buat jahat, orang pakai tiru, maka sebaliknya dia dapatlah dosa-dosa yang berganda. Baik. Kemudian Nabi sebut la yang qusu zalika, tak berkurang yang demikian itu min ujurihim syai'a, daripada ganjaran-ganjaran mereka sedikit pun. Maksud dia orang yang pertama yang ajak ni tadi, dia dapat, contohnya tadi saya sebut solawat, dia ajak orang solawat 100 kali hari ni contoh. Kemudian orang pakai ikut, ada 10-20 orang, dapatlah dia 2,000 ganjaran pahala. Sebab apa? Sebab 20 orang yang ikut, seorang 100. Tapi orang-orang tu tak berkurang pun ganjaran pahala dia. 100 tetap 100 lah, masing-masing tetap dapat. Atau kata dia curi, kena bayar macam dengan apa kita masuk apa tu kan, ni ambil sikit, atas dapat duit lagi banyak. Tak macam tu. Pahala bukan macam tu, tak kurang sikit pun. Kalau orang pertama ni dia ajak orang, yang kedua ni pula ajak orang, yang ketiga ajak orang, maka gandaan tu semakin bertambah. Tapi yang pertama lah dapat lebih banyak, nombor 2 dapat nombor 2 lebih banyak dan sebagainya. Begitu 1,900 dapatlah ganjaran-ganjaran yang berganda. Itu kalau dalam kebaikan. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang ajak kepada kesesatan. Kesesatan ni dosa dan kemungkaran, kana alaihi minal ismi, maka ke atasnya daripada dosa itu mithlu atham man tabi'ahu, seumpama dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Kalau begitulah tadi gandaan dosa yang dia dapat. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a,
tidak berkurang sedikit pun daripada yang demikian itu, daripada dosa-dosa mereka. Maksud dia dapat dosa, depa tu pun tak kurang dosa. Bukan kata dia dapat dosa, oh ketua kami ambil dosa kami. Tak. Tanpa tetap dosa, duk ajak atas tu pun dah lagi tambah dosa dia, lagi berganda dosa dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah faham kesimpulan daripada hadis yang kedua ini, menceritakan tentang gandaan dosa, pahala dan juga gandaan dosa bagi orang yang memulakan ataupun orang yang mengajarkan kepada orang lain kebaikan, sama ada kebaikan ataupun kejahatan. Baik. Hadis yang ketiga. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية قال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه. Daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda pada hari peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar dia berlaku pada tahun yang ke-7 Hijriah, dan ke-7 setelah selesai peperangan Ahzab, yang mana peperangan Ahzab menyaksikan tentera-tentera bersekutu, orang tentera kafir lah, musyrikin yang bersekutu, Yahudi, Quraisy dan beberapa kabilah Arab yang tidak tak Islam. Mereka bergabung untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Jadi kemudian Nabi telah mengadakan gencatan senjata bersama dengan Quraisy dalam Bai'atul Ridwan dan juga Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Baik. Bila gencatan senjata, maka Nabi memulakan operasi kita kata membantai bangsa-bangsa Yahudi yang mereka lah punca kepada kekacauan dalam tanah Arab ketika itu. Mereka lah yang dalam perang Ahzab tu, mereka lah yang jadi kita mastermind kepada perancangan jahat. Jadi perlu dibereskan. Jadi Khaybar ni diduduki oleh Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Khaybar berada lebih kurang 15 ke 20 km ke utara Madinah utara ke arah Syam. Baik. Khaybar adalah pusat operasi terbesar orang Yahudi untuk melaksanakan perancangan jahat mereka. Dia serupa macam dengan Pentagon sekarang lah. Dan memang cara binaan pun sama. Dalam Khaybar, nak masuk Khaybar, dia ada 3 benteng besar. 3 benteng. Benteng ni kita kata apa? Benteng lah, tembok besar. Yang mana setiap 3 nak lalui tembok yang pertama, dia ada 3 tembok kecil. Tembok yang kedua yang ada 2 benteng kecil, dan tembok yang ketiga juga ada 3 benteng kecil. Jadi berapa? 3 berapa belah? Banyak benteng, banyak. Dia pun buat memang selamat tempat tu. Payah orang nak masuk. Memang cukup sukar. Dan orang Yahudi ni dia buat tempat pertahanan mereka cukup kemah. Kalau tuan-tuan tengok Pentagon, dia buat pun dalam bentuk benteng kan. Kalau tengok ada 1, 2 bentuk Pentagon, tapi ada 1 benteng pertama, benteng kedua, benteng ketiga. Sama, lebih kurang lah. Itu tempat perancangan jahat dia. Sekarang ni Pentagon lah lebih kurang macam tu. Dia punya cara ciri-ciri tu sama dengan ciptaan tembok besar yang ada di Khaybar. Baik. Jadi tempat perancangan tu yang nak dihancurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian
peperangan Khaybar juga menyaksikan akhirnya orang-orang Yahudi menyerah kalah lah setelah Islam menggempur tempat tu secara habis-habisan. Kerana orang Yahudi ni dia tak berapa berani perang. Depa ni kemah lebih tapi mengecut dia lagi lebih pada kemah. Nampak kemah tapi pengecut. Itu salah satu sikap perangai orang kita kata orang Bani Israel yang Yahudi tu dia punya agama dia. Tapi kita kata Yahudi lah, kita dah kenal dengan Yahudi. Bani Israel sebut banyak Bani Israel, kita kata orang Yahudi itu perangai mereka. Baik, kita terus kembali kepada hadis. Baik. Nabi sebut pada peperangan Khaybar, la u'tiyanna hadhihi ar-rayah ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Baik, kata Nabi, aku akan berikan bendera ini, bendera panji ini, panji Islam ni, panji tentera Islam ni, ghadan esok. Nabi kata aku akan bagi esok bendera ni, panji ni kepada seorang lelaki, yang mana seorang lelaki ni dia akan dilantik jadi ketua, yaftahullahu ala yadihi, yang Allah Ta'ala akan buka Khaybar ni di tangannya. Khaybar ni akan dibuka di tangannya. Ni janji Allah. Sebab tu Nabi teruskan menggempur Khaybar. Baik. Jadi bila Nabi kata macam tu, Nabi sebut lagi yuhibbullaha, di sifat-sifat lelaki yang Nabi nak serah ni. Nabi tak sebut nama. Nabi kata esok, ini macam malam ni Nabi kata esok aku akan serahkan bendera panglima perang ni, ketua perang ni kepada seorang lelaki yang mana Allah Ta'ala akan buka Khaybar ni di tangan dia. Dan apa lagi sifat lelaki ni? Yuhibbullaha wa rasulahu, yang mana lelaki ni dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya pun sayang dengan dia, cinta dengan dia. Bukan saja dia sayang dengan Allah dan Rasul, Allah dan Rasul pun sayang kepada dia. Baik. Lalu sahabat-sahabat dengar, oi, siapa dia ni? Aku ikut. Masing-masing rasa sendiri-sendiri. Sebab tu disebut fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Lalu orang ramai ni para sahabat lah, tentera yang ada malam tu, yadukuna lailatahum, mereka ni sehari bercakap-cakap, duk sembang sama-sama sendiri. Siapa orang nak dapat lah, pakak duk bising, siapa yang akan dapat ni? Ayyuhum yu'taha. Siapakah di kalangan mereka ni yang akan dapat bendera ni tadi? Bendera tadi. Dia ada satu cerita, Sayyidina Umar juga turut serta dalam peperangan Khaybar. Bukan dalam hadis ni lah, dalam hadis yang lain. Sayyidina Umar kata apa? Aku lepas Nabi bagi tahu yang tu, aku ni tak kebulak pun, tak teringin pun nak jadi ketua ke, kita kata tak teringin pun jadi ahli parlimen ke YB, tak kebulak semua tu. Tak mahu pun, tak kisah, yang penting perang. Tapi bila Nabi bagi tahu malam tu, ada orang panglima perang ni yang mana Allah Ta'ala dan Rasulnya sayang kepada dia, aku terus buat baik. Tunjuk depan Nabi, ulang beberapa kali. Oh, bagus. Kan kita macam kita lah, tunjuk baik depan orang kan. Sebab apa? Nak bagi yang jadi calon ke apa kan? Apa-apalah. Sayyidina Umar bukan orang yang macam tu. Tetapi malam tu Sayyidina Umar kata, aku tunjuk baik. Tunjuk baik depan Nabi, ulang balik beberapa kali. Pergi depan Nabi jadi baik. Jadi bukanlah dia jahat, memang baik pun. Tapi dia nak tunjuk kata mungkin dia kot tang kuat tu memang kuat lah. Kan bila jadi ketua perang tu. Sayyidina Umar tunjuk. Buat berpura-pura baik. Tapi tak dapat. Esok tu dapat ke orang lain. Jadi Sayyidina Umar pun teringin. Bukan dia saja, bahkan sahabat-sahabat yang lain pun. Tapi sahabat-sahabat yang lain tak kisah, memang mereka teringin, tak kisah. Tapi sikap Sayyidina Umar yang kita kenal bukan orang yang kita kata, bukan orang yang hipokrit lah kita kata. Malam tu dia terpaksa jadi hipokrit. Kerana apa? Mana tahu Nabi nak pilih dia. Jadi dia buat baik. Buat baik lebih daripada selalu, daripada hari biasa. Baik. Falamma asbaha an-nasu. Baik, ketika mana semua bangkit pagi, dah bangun pagi, dah pagi, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun terus bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua masing-masing ni mengharapkan Nabi bagi kat depa. Yalah, semua sahabat ni kan masing-masing semua ada kehebatan sendiri. Abu Bakar pun ada kehebatan sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan sebagainya. Masing-masing duk rasa dah akulah kot. Pagi ni akulah minta aku sebab jadi ketua seorang ya. Baik. Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina Ali bin Abi Talib? Di manakah Sayyidina Ali bin Abi Talib? Mana Sayyidina Ali? Lalu faqila, lalu mereka pun katalah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Sayyidina Ali sedang sakit mata. Dua mata ni sakit mata lah, sakit mata merah. Yang tarik mata banyak tu, tu sakit mata. Merah mata dia. Jadi dia tak main lah sebab dia sakit. Dan Sayyidina Ali pun dia
tak rasa pun dia dapat. Sebab apa? Sebab dia sakit macam kita demam. Tak pilah yang depa lah dapat. Jadi dia tak mai. Qala, lalu kata Nabi, fa arsilu ilaihi, maka hantar orang, panggil dia bawa mai sini. Fa utiya, lalu dibawa mai Sayyidina Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi. Lalu Nabi pun meniup meludah tu bukanlah ludah keluar lemah ke dah, tak ada ludah macam tu ya. Jadi bayang ludah kita tuan-tuan balik nak try buat juga. Dah, jangan guna ayat yok, tak payah. Hembuih lah, kita tambuih hembusan yang kuat. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun meludah, menghembus ke mata, kedua-dua mata Sayyidina Ali. Wa da'alahu, kemudian Nabi pun berdoa lahu kepada Sayyidina Ali. Fa bari'a, lalu sembuh terus. Hatta ka'an lam yakun bihi waja', seolah-olah tak pernah sakit mata. Kalau kita ke doktor pun dia mai kurang 3-4 hari baru lega. Tak, ni tak pernah, macam tak pernah sakit mata. Nabi embuih, dia baca doa. Itu salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa'atahu rayah, lalu Nabi pun dah Sayyidina Ali lega, sembuh, bagilah bendera ni, panji ni kepada dia. Maka Sayyidina Ali lah yang dilantik sebagai ketua perang Khaybar. Baik, pada permulaan dia Khaybar ni dah pun dikepung pada awal selama 6 hari. Kepung, nak tengok depa nak serah diri ke tak. Tapi tak serah diri pun. Jadi bila 6 hari dah tak serah diri, Nabi tak masuk dalam. Nabi kekal di luar lah, sebab dia panglima jeneral paling utama. Jadi Nabi hantar Sayyidina Ali bawa tentera untuk masuk satu persatu benteng-benteng yang mereka akan pecahkan. Nanti sampailah ke tempat dia. Baik, Sayyidina Ali yang jadi ketua. Bawah Sayyidina Ali ada lagi dia punya ketua-ketua batalion yang lain. Baik. Bila Sayyidina Ali mendapat menerima bendera ni tadi, qala Ali radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, au qatiluhum hatta yakunu mithlana, adakah aku nak kena perang dengan mereka ni, dengan Yahudi ni, sampailah mereka jadi macam kita? Maksudnya jadi masuk Islam lah. Sampai mereka mengucap, selagi tak mengucap bunuh. Takkan nak macam tu? Adakah sampai perang tu? Baik. Faqala, lalu apa jawab Nabi? Nabi ni kalau boleh tak mau bagi ada perang. Kalau boleh nak dakwah bukan dengan cara perang. Kan orang tuduh Islam ni dakwah dengan pedang, dengan sebagainya. Tak, kita tengok di sini bukti dia apa. Okey, bila Sayyidina Ali kata macam ni, adakah aku nak memerangi mereka sampai mereka jadi macam kita? So dia jadi Islam, masuk Islam. Faqala, lalu apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unfudh ala rislik. Unfudh ni janganlah terburu-buru, jangan kalut-kalut, wahai Ali, jangan kalut-kalut. Pelan-pelan, jalan pun nak pergi serang pun cara pelan-pelan. Jangan kalut kira nak perang. Tak. Aku hantar ni walaupun tentera tapi bukan untuk pergi bunuh, bukan untuk perang. Ada peringkat dia. Peringkat dia yang pertama, hatta tanzila bisahatihim, sehinggalah kamu sampai di halaman perkampungan mereka ni. Kampung duduk dalam, benteng besar banyak. Antara nak sampai kampung tu, kena perang gaklah. Perang sampai ke sana. Kalau ada halangan, kalau orang lawanlah. Jadi sampailah kamu di halaman perkampungan mereka. Bila sampai sana, kata Nabi, summa du'uhum ila Islam, maka kamu ajaklah mereka masuk Islam. Dakwah lah maksud dia. Dakwah dengan cara macam mana? Yang kita sebut tadi ayat Quran, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bukan masuk Islam. Tak masuk Islam. Tak, tu bukan cara dia. Kena ajak, cerita. Apa dia? Antaranya Nabi sebut, antara cara dakwah Nabi sebut, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dalam dakwah tu kamu kena bagi tahu mereka, kata Nabi, bima yajibu alaihim, apa yang diwajibkan min haqqillahi ta'ala fihi, daripada hak-hak Allah Ta'ala padanya. Maksud dia pada Islam itu ada hak-hak Allah yang kamu kena tunaikan setelah kamu masuk Islam. Contohnya puasa, zakat, solat dan sebagainya. Itu cerita semua. Cerita satu persatu sampai mereka faham. Baik. Kemudian kata Nabi lagi, fa wallahi, dah bagi tahu, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri an-na'ami. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, jika kamu dapat bagi petunjuk jika Allah Ta'ala, jika diberi petunjuk oleh Allah
dengan kamu oleh seorang lelaki sahaja. Maksud dia, kalaulah kita dapat, Sayyidina Ali dapat bagi Islamkan seorang lelaki saja daripada Bani Nadir Yahudi tadi ni, seorang saja, khairun laka, itu lebih baik bagi kamu, kata Nabi, min humrin na'ami, daripada unta merah. Maksud dia, kita dakwah ramai orang, seorang ya, kawan kita main Allah boleh dapat seorang kan, lekeh betul kan. Contohnya kita pergi Sabah, orang tak orang sini pergi sampai 100 hari, seorang untuk Islam. Kawan kita gelak, buat penat kena nyamuk apa, seorang lah. Kata Nabi, seorang tu lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Apa dia unta merah? Kita zaman sekarang unta merah tu, dia sebenarnya merah ni memang daripada dulu mahal lah, no? Ferrari merah. Tu unta merah tu Ferrari merah. Zaman tu tak ada lah Ferrari, tapi unta tu lah. Yang bunyi siapa tak mau kan? Siapa tak mau, orang bagi. Itu lebih baik. Maksudnya dapat seorang lelaki untuk masuk Islam, itu lebih baik, berjaya mengislamkan seseorang lelaki, itu lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Baik. Jadi muttafaqun alaih. Jadi hadis ni nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawasanya dalam berdakwah, pertama kena sabarlah, jangan kalut. Jangan kalut. Macam Sayyidina Ali yang sebut, kami perang ni pun terus nak kena suruh mereka jadi Islam. Tak. Sampai sana jangan perang lagi. Nabi kata pelan-pelan, jangan perang, dakwah dulu. Sampai dah tak dakwah pun tak boleh, maka barulah peperangan. Tapi tu pun Nabi elok lagi. Kalau disebutkan dalam sirah Nabawiyah, kalau kita baca kitab sirah Nabi dalam peperangan Khaybar, setelah peperangan Khaybar, sebab setelah Yahudi menyerahkanlah, Yahudi ni pandai, dah agak tak boleh buat apa, okay, kami serah. Nabi dah dapat. Khaybar ni dia hebat, dia adalah pusat pertanian paling terbesar dalam tanah Arab ketika tu. Jadi kaya lah. Zaman tu ada minyak, orang tak boleh buat apa, boleh buka unta pun kan. Jadi pusat pertanian tu kira hebat lah. Semua subur. Jadi tu yang orang Yahudi cukup jaga. Kalau kita tengok apa yang Nabi telah lakukan kepada Yahudi Banu Quraizah sebelum ni, dah mereka dihalau keluar daripada Madinah, duduk tak mana tak tahu. Begitu juga Nabi nak buat kepada Bani Nadir. Tapi Bani Nadir ni mereka, kita kata, berunding dengan Nabi, tak mau bagi keluar. Nabi nak halau mereka keluar daripada Khaybar. Kata apa? Dia kata apa? Wahai Muhammad, bagilah Khaybar ni kat kami. Orang kawan-kawan kamu, sahabat kamu bukan yang reti pun nak cucuk tanam ni, kami yang reti. Jadi kita ni persen bagi dua. Dia pun nak menega lagi dalam runding tu. Otak menega. Macam orang Cina lah kan. Dia cara menega kan. Dan lagi, apa Nabi buat? Ya, Nabi ikut depa. Nabi pegang, kata betul juga. Kan tadi bagi ikut pertanian ni, kawan-kawan aku gak reti, habis hancur habis. Apa tanaman-tanaman tak reti, memang tak reti. Tak sehebat teknologi yang ada pada orang Yahudi. Jadi Nabi Khaybar di bawah penguasaan Islam, dan Nabi bebaskan mereka untuk nak buat aktiviti apa, dan peratus Nabi bahagi. Sepatutnya Nabi boleh ambil lebih kan. Nabi pemerintah nak ambil, hampa ambil 10% sudahlah, aku nak 90 tak. Nabi masih nak bagi, nak tunjuk akhlak Islam yang baik, nak tarik juga hati Yahudi yang memang tak mau ke Islam ni. Tetap Nabi ni tetap nak ambil hati mereka. Nabi kata tak apa, 50. Patutnya tak 50 apa, depa tu tawanan. Tapi Nabi kekal kod orang Yahudi ni berlembut. So sampai teratu cara Nabi nak tarik orang ke dalam Islam dengan akhlak, dengan cara nasihat yang baik, dengan perbincangan yang baik. Walaupun Nabi geram kat depa ni, tapi Nabi tak pernah hilang daripada hati dia untuk tarik orang-orang Yahudi ni daripada memeluk Islam. Itu adalah satu cara dakwah yang cukup hebat, yang kita pun kalau boleh buat hebatlah, mampu buat hebat. Kalau tak mampu, itu memang bukan kita taraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah nak bagi tahu sedikit sebanyak tentang cara berdakwah, cara nak ajak orang kepada kebaikan, itulah dengan cara bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Baik, muslimin muslimah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu sahaja untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada hadis yang keempat pada bulan yang akan datang, insyaAllah. Kalau tak ada PKP habis lah esok kan, PKP tak ada, insyaAllah. Kita mudah-mudahan kita doa juga supaya wabak yang menimpa kita ni akan berakhir satu hari nanti, insyaAllah, dengan secepatnya lah, insyaAllah. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang baik daripada kelemahan diri saya sendiri, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.